Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Tajuk kita pada malam ini ialah wajarkah satu RCI Royal Commission of Inquiry diadakan bagi menyiasat tentang program vaksinasi yang kita semua tahu hari ini di bawah pengendalian YB Khairi Jamaluddin. Kerana terlalu banyak rintihan, terlalu banyak bak kata orang tu laporan polis dibuat ke atas YB Khairi Jamaluddin, ke atas DG Kesihatan, ke atas semua pihak yang terlibat dalam program vaksinasi kebangsaan. Dan dalam masa yang sama juga ramai pihak mahukan supaya apa yang telah dijanjikan lebih awal oleh YB Khairi Jamaluddin bahawa tidak ada paksaan dalam pengambilan vaksin ini, dikotakan janji ini. Sama ada janji yang dibuat oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, begitu juga dengan bekas Menteri Vaksinasi yang hari ini diberikan tanggungjawab sebagai Menteri Kesihatan. Ramai rakyat mahu supaya mereka diberikan kebebasan. Tanggungjawab kerajaan seperti mana yang saya ulas sebelum-sebelum ini adalah menyediakan peluang untuk rakyat mendapat akses kepada vaksin. Tetapi rakyat tidak boleh sesekali dipaksa untuk mengambil vaksin. Seperti mana yang berlaku hari ini. Ramai yang sudah kehilangan pekerjaan kerana Khairi Jamaluddin mengarahkan kepada majikan-majikan supaya mewajibkan pekerja-pekerja yang ingin bekerja menerima vaksinasi ataupun sepenuhnya ataupun fully vaccinated. Begitu juga dengan kita lihat bagaimana Kementerian Pelajaran memaksa guru-guru supaya mengambil vaksinasi penuh. Guru yang engkar diletakkan di store, diletakkan berhampiran dengan tandas dan macam-macam penghinaan yang sebelum ini tidak pernah berlaku, saudara. Sepanjang tempoh 61 tahun Kerajaan Barisan Nasional memerintah. Sedangkan kita juga ada pelbagai bentuk vaksin yang disediakan sebelum ni. Dan dalam masa yang sama juga, kali ini sudah makin melampau-lampau bila mana anak-anak kecil yang berusia 5 tahun dan ke atas juga mahu divaksin oleh puak-puak Khairi Jamaluddin ini, tuan-tuan. Jadi malam ni kita akan membincangkan isu-isu semasa. Banyak isu yang hari ini perlu dijawab. Jadi kita silakan saudara KK. Waalaikumsalam, Dato'. Waalaikumsalam. Apakah dengan tindakan YB KJ ni boleh memberikan impak kepada UMNO itu sendiri? Dia kalau tindakan ini dilakukan oleh Khairi Jamaluddin dan Khairi Jamaluddin dilihat ialah wakil rakyat daripada UMNO, menteri yang walaupun dilantik oleh Muhyiddin Yassin dan dikekalkan oleh Muhyiddin di dalam kerajaan Ismail Sabri, maka memang dia akan memberikan impak kepada UMNO secara langsung dan memberi kesan kepada prestasi Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Ini memang kita tidak boleh lari. Dan hari ini sudah semakin angkuh tindakan YB Khairi Jamaluddin ni, seolah-olah macam komisen yang diperolehi selama hari ini tidak mencukupi apa, payah saya nak cakap ni, tuan-tuan. Saya rasa dah agak frust lah. Sebenarnya kita dah cakap banyak kali pasal Khairi Jamaluddin ni, namun tidak ada sebarang tindakan daripada pihak Perdana Menteri. Tidak ada sebarang tindakan daripada pihak parti untuk distance ourselves daripada manusia bernama Khairi Jamaluddin, yang hari ini walaupun dia masih ahli UMNO tapi jiwa dia
Jelas dia macam seolah-olah membantu Muhyiddin untuk memusnahkan nama baik UMNO itu sendiri. Jadi saya pun tak faham apa masalah kawan-kawan kita ni. Kita dah bagi banyak pandangan, banyak keluhan rakyat sudah kita sampaikan, tetapi sehingga hari ini tidak ada sebarang tindakan yang diambil, tidak ada sebarang teguran diberikan kepada Khairi Jamaluddin. Malah semua orang ni seolah-olah macam senyap saja tentang isu paksaan vaksinasi ni. Okey, silakan. Ya. Gitu. Jadi Ya. baru-baru ni Datuk ada bongkarkan tentang apps MySejahtera. Ya. YBKJ tu kan. Ya. Tentang kemungkinan mungkin dia divaksin, mungkin tak divaksin. Mungkin Datuk boleh jelaskan sikit kerana ada kemuskilan. Rakyat sekarang ni tertanya. Lakonan dia divaksin tu kita memang nampak ada kat TV. Lakonan dia divaksin tu. Vaksin yang pertama dengan kedua dia menggunakan plakat baju yang sama, itu menimbul keraguan. Dan dalam masa yang sama, bila masa kita buat pemeriksaan, kita buat pemeriksaan ke atas apps MySejahtera, bila kita masukkan IC dia, kita dapati dos pertama itu pun sedang dalam proses. Sedang dalam proses maknanya dia belum ambil dos pertama. So ini mungkin boleh dikatakan kelemahan bagi pihak Kementerian Kesihatan kerana gagal untuk merekodkan pengambilan vaksin dia. Tak kira lah dia ambil vaksin betul ke, dia ambil placebo ke, sepatutnya benda tu boleh direkodkan. Tetapi Khairi Jamaluddin mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa laman web tersebut hanya digunakan di peringkat awal dan lepas tu tidak diupdate. Ini satu pembohongan yang ternyata jelas. Sebab saya masuk IC saya. Dan daripada saya punya kemasukan IC tu, saya dapati bahawa website tu up to date. Up to date. Dan lepas tu ramai beritahu bahawa website tu dah tak boleh diakses. Hanya nak cover KJ ni. Yang kedua, kesilapan dia, saya nampaklah bahawa selepas kita bangkitkan soal tersebut, dia telah mengeluarkan screen capture. Screen capture tu, pertama sekali, dos pertama dengan dos kedua tu, dia punya batch sama nombor. Okeylah, tak apalah. Mungkin KJ pun ambil dos kedua tu mungkin yang dah expired lah. Kita boleh katakan begitulah. Bagus KJ ni. Dia sanggup ambil dos tu walaupun dah expired. Datang daripada batch yang sama. Okey, tak apa. Tetapi persoalan dia, pertama, tidak ada tarikh. Dia hanya ada bulan September untuk dos penggalak dia ataupun booster dose. Hanya ada bulan September. Yang ni menjadi kemuskilan. Kenapa tidak ada tarikh? Yang keduanya, dia sebut bulan September, sedangkan announcement yang dia sendiri buat mengatakan bahawa mulai 18 Oktober barulah dos penggalak tu akan mula disuntik kepada rakyat Malaysia. Jadi ini dah nampak dia menipu. Dan yang kedua, tarikh yang dia ambil gambar, kononnya dia dah ambil dos penggalak itu pun sekitar 26 Oktober. 26 Oktober. Maknanya tak sama dengan tarikh sijil yang, bagi saya lah sijil tu tak betul lah. So benda ni menyebabkan orang marah sebab kau suruh orang ambil vaksin. Kau sendiri pun tahu sebenarnya kesan vaksin, kan? Saya cakap terus terang, KJ ni bukan bodoh, kan? Jadi dia pun baca apa kesan vaksin. Saya tak fikir walaupun kesan ni hanya akan memberi kesan kepada 100 orang. Contohnya kalau ada satu pistol yang ada 99 butir peluru, hanya ada satu je
daripada round dia semua pistol banyak ikannya 6, 9 kan. Katalah ada satu pistol yang ada 100 round tapi dimasukkan 99 peluru kan. Kau rasa ataupun daripada 99 daripada 100 round tu hanya sebutir peluru kan. Dia macam tu letak ni. Kalau nasib tak baik, peluru tu tembak kat kepala dia sendiri. Kau rasa KJ sanggup buat tak? I don't think so. Betul tak? Jadi mesti ada sebab lah kan. Cuma masalah dia sekarang ni, cara dia buat. Orang yang berusia 60 tahun ke atas wajib ambil booster. Kita nak tahu Pak Lah dah ambil belum? Kita nak tahu. Dia paksa juga ke atas mak dia ke ahli keluarga dia? Jangan hanya paksa kepada orang lain. Tapi keluarga dia sendiri pun kita tak tahu sama ada ambil ke tak ambil. So benda ni bagi saya ianya satu kezaliman yang melampau. Dan bila dia melakukan kezaliman yang melampau ni, kesan dia nanti kesan dia akan terkena kepada parti keseluruhannya. Ni cerita ada orang kata apa, Omicron membahaya. Saya nak beritahu Omicron ni baru ni dapat lagi satu statement. Saya dah cerita lama dah pasal Omicron ni. Omicron is much more mild compared to Delta ke ataupun virus COVID biasa. Mild ni maknanya kesan dia kan tak sampai kita ni tahap oksigen kita rendah, dia tak teruk apa ni, dia lebih serang bahagian atas paru-paru takkan rosak seperti mana orang COVID biasa, seperti mana Delta virus. Dan baru ni di India sendiri, pakar perubatan di India mengesahkan bahawa Omicron ni memang lebih mild dan tidak ada sebarang keperluan untuk mengambil booster shot. Dan belum ada booster shot yang betul-betul untuk menangani Omicron. So kenapa paksa orang ambil booster shot yang booster shot ini pun belum ada kepastian ianya boleh membantu dalam mengatasi masalah Omicron. Dan Omicron ni sebenarnya dia bagus. Sebab apa dia bagus? Sebabnya dia ni mempunyai sifat menguasai. So bila datang Omicron ni memang dia mudah merebak dan dia akan macam menelan Delta. Dia akan lebih menguasai daripada Delta. Walaupun dia tidak begitu memberikan kesan sehingga kan berada di dalam tahap yang parah. Dan lately ni ada banyak ubat-ubatan. China pun baru menghasilkan ubatan yang boleh mengatasi masalah Omicron. Jadi saya tak nampak keperluan nak memaksa rakyat mengambil booster shot yang keempat. Sekarang ni penjawat awam, Kakitan Kesihatan pun banyak merayu dengan kita, tolonglah Datuk, tolonglah, kami tak mau ambil. Sebab booster shot yang ketiga ni, kalau tanya dengan Kakitan Kesihatan ni, kebanyakan daripada mereka ni kurang-kurang pun demam. Kurang-kurang pun demam, badan tak selesa. Jadi bila datang booster shot yang keempat ni, mereka dah tak tahulah nak cakap apa. Tu yang banyak bangkit marah. Dan kita tengok golongan yang KJ sifatkan sebagai anti-vaksin, walaupun dia pada hakikat dia pun dia sendirilah sebenarnya yang anti-vaksin. Sebab tak ambil vaksin. Kan? So kita harap benda ni dapat dihentikan lah. Datuk Seri Ismail Sabri, please wake up lah. Jangan biarkan KJ ni bermaharajalela. Kan? He's destroying our party. UMNO punya good name habis, hancur, berderai. Dan sudah pastilah nama Perdana Menteri juga akan terjejas. Okey. Okey. Ini berkaitan dengan jemaah umrah yang Bali dikatakan pembawa varian Omicron. Tapi laporan saya dah tengok memang KJ menipu. Dia kata 17 jemaah umrah yang mengambil
yang dijangkiti virus COVID ni, dia kata 17 ini tidak ambil bukan yang divaksinasi. Memang jelas penipu dia ni. Sebab daripada 17 nama ni, hanya satu je daripada Arab Saudi. Dan kita kena tahu bahawa pergi ke Arab Saudi dengan pergi menunaikan umrah tak sama. So tak ada kepastian yang satu tu pun pergi ke Saudi untuk menunaikan umrah. Ini hari dah 8 hari bulan kan. Mulai hari semalam, kerajaan Malaysia membenarkan rakyat Malaysia pergi ke Saudi. Tapi tidak membenarkan rakyat Malaysia menunaikan umrah. Mungkin KJ dah berpakat dengan Omicron ni, suruh Omicron tunggu kat depan Kaabah. Kan? Kalau siapa umat Islam pergi ke Mekah, dia kena Omicron. Kalau pergi Saudi tak kena. Padahal bila dia orang masuk, bila dia orang keluar daripada Saudi Arabia, sama ada dia jemaah tak jemaah, dia keluar daripada airport Jeddah juga. Ini betul-betul bahalul ni KJ ni. Payah aku nak cakap. Jadi sekarang ni jemaah-jemaah ni yang baru ni yang akan berlepas tak lama lagi ni, Datuk. Mana ada? Tak, yang sepatutnya lah. Kemudian tiba-tiba keputusan sekarang KJ tak ada. Sekarang ni disebabkan keputusan manusia bernama KJ ni. Hari ni kita punya travel agency terpaksa menanggung kos kerugian yang tinggi, nak kena bayar travel agency. Travel agency kalaupun dia pulangkan balik duit ni, tetap satu orang RM250 kena denda. Kemudian hotel-hotel yang telah di booking, ada yang setuju pulang, ada yang tak setuju pulang, kan? Tetapi jemaah semua minta travel agency pulang. Nak salahkan jemaah pun tak boleh, sebab dia duit dia orang bayar nak pergi menunaikan umrah, tapi tak boleh pergi. Jadi siapa nak bertanggungjawab? Adakah Khairi akan share sebahagian daripada komisen daripada penjualan vaksin? Tak tahulah siapa yang pegang komisen ni. Adakah akan dikongsi dengan mereka-mereka yang terkesan akibat daripada keputusan yang KJ buat ni? Kita nak tahu. Mana tahu Din Pago boleh bagi chip in sikit ke kan? Tapi itulah keputusan-keputusan flip-flop KJ ni dah menyusahkan rakyat. Betul, banyak menyusahkan. Dia buat dulu, dia bawa fikir. Jemaah yang balik 3 hari bulan, mereka terkejut. Mereka kena bayar RM250 hingga ke RM325 ke RM335 satu malam, hanya untuk di kuarantin di hotel. Sedangkan bila mereka pergi menunaikan fardu haji ni, mereka bawa duit secukupnya untuk beribadah di sana. Kalau ada saki-baki duit pun semua dah digunakan untuk beli buah tangan untuk dibawa balik. Kan? Macam mana? Datuk berani hentam KJ tapi bukan DG. Datuk berani hentam KJ dengan DG langsung tak berani. Ini orang ni bodoh. Kan? Siapa orang pertama yang hentam DG Kesihatan ni? Kan? Aku juga yang mula-mula bangkit pasal DG Kesihatan ni. Sebab pada ketika itu DG Kesihatan ni memang keras kepala. Dia yang banyak buat keputusan-keputusan yang bercanggah dengan keputusan kementerian. Kan? Tapi sekarang KJ ni dia menguasai. DG Kesihatan pun sekarang ni tundukkan dia. Kan? DG Kesihatan pun dah lebam kena balon dengan netizen. Dia pun dah tak berapa nak cakap banyak. Kan? Yang nampak angkuh, nampak sombong, yang nampak gelojoh sangat nak melakukan vaksin hari ni ialah Khairi Jamaluddin. So at this moment, kita kena tegur Khairi Jamaluddin. Kan? Bila kita dah in power nanti, DG Kesihatan ni pun kita hantar pergi ke PBB je, senang cerita. Daripada dulu lagi patut dah dihantar pergi ke PBB dia ni. Kan? Okey. Okey, Tok, kita nak masuk soalan politik dah, Tok. Ya. Sekarang ni diwar-warkan hura-hura Kem Azmin nak keluar bersatu, Kem Zuraidah nak keluar bersatu. Boleh dah ulas sikit, Tok. Apa jadi kalau mereka ni keluar? Dia peringkat awal tu memang
perancangan nak apa ni buat parti ni ialah penglibatan ni memang ada Azmin Ali, memang ada Zuraida Kamaruddin. Tapi lately ni saya rasa parti baru ni lebih pada Zuraida Kamaruddin sajalah. Dia tidak melibatkan Azmin Ali. Azmin Ali ni dia tahu dia ni liability kepada semua orang, kan. Saya rasa Zuraida Kamaruddin pun tahu bahawa kalau dia masih kekal bersama dengan Azmin Ali, dengan dia pun uyup dalam pilihan raya akan datang. Cuma mungkin atas faktor-faktor tertentu, mula-mula dia minta orang lain yang ke tengah, dan semalam tak silap kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Larry Seng yang mengatakan bahawa kita dapat tahu dia dah menjadi presiden baru Parti Bangsa Malaysia ni, dan dia memohon nak memasuki apa ni Barisan Nasional. Siapa nak masuk Barisan Nasional ni, bagi saya kita buka dengan tangan yang terbuka lah. Cuma kalau parti yang lama macam parti Datuk Wan tu pun susah nak dapat kursi. Parti yang macam siapa nama ni, Makal Sakti pun susah nak dapat kursi. Baru Datuk Zahid sebut patut diberikan kursi kepada apa nama, Makal Sakti. MIC pun dah bising, kan. Jadi takkanlah parti baru, Parti Bangsa Malaysia ni masuk terus kita nak bagi kursi, kan. Jadi saya rasa parti ni pun dia patut bertimbang lah sama ada dia nak masuk Barisan Nasional ataupun tidak. Sebab amat sukar untuk dia masuk Barisan Nasional dan terus dapat kursi. Sebab ramai lagi parti-parti lain yang menunggu nak bersama dengan kita. Parti Malaysian United pun nak bersama dengan Barisan Nasional, tak dapat lagi, sedangkan mereka dah lama ditubuhkan. Jadi it's not that easy lah, not that easy. Okay. Okey Tok, ini berita terbaru Tok. Tindakan Adun Bersatu didakwa bakal jadi pencetus PRN Johor. Dikabarkan mungkin satu Adun akan lompat jadi Adun bebas, dan kemungkinan besar mungkin lah kot PRN Johor boleh terbubar ke atau macam mana Tok? Apa Datuk punya pandangan tu? Johor sekarang ni pun memang dah patut bubar. Johor memang sekarang memang dah patut bubar. Kalau ada pula yang nak melompat jadi bebas, itu memang mengundang kemurkaan ke bawah duli tuanku lah. Tuanku pun memang saya rasa cukup faham bila kematian arwah Datuk Osman Sapian meletakkan Johor dalam keadaan 28-27. 28 yang kerajaan hari ni, yang berada dalam kerajaan ni termasuklah Bersatu. Jadi memang bahaya. Dan daripada 28 orang ni pula ada satu tunggul kayu yang selalu tak datang sidang Dewan Undangan Negeri, yang bernama Si Tompok, Mauidin Yassin. So dah jadi 27-27. Kalau seorang demam, katalah nak luluskan belanjawan Negeri Johor lah contohnya, seorang demam, maka belanjawan tu tidak akan lulus. Yang akan jadi sengsara ialah anggota JCS ataupun penjawat-penjawat awam Kerajaan Negeri Johor, kan. Dan duit yang nak dibelanjakan untuk projek pembangunan pengurusan Kerajaan Negeri Johor tidak dapat dibelanjakan. Jadi memang keadaan di Johor tu bagi saya memang dah wajar lah untuk diadakan sidang Dewan Undangan pilihan raya negeri. Memang sangat wajar lah. Ini terpulang kepada kebijaksanaan Datuk Seri Hasni Mohamad untuk menasihati ke bawah duli tuanku. Saya harap lah, kalau bagi saya lah kena buat cepat lah, sebab 14 hari bulan ni SPR akan bermesyuarat dan akan endorse senarai daftar pemilih yang baru. Dan dalam senarai daftar pemilih yang baru, 5.8 juta pemilih baru yang berusia 18 tahun dan ke atas layak mengundi. Selepas SPR endorse
senarai daftar pemilih yang baru pada 14 hari bulan 1 ni. Jadi kalau nak bubar Johor ni, bubarlah sebelum 13. Jadi tak menyusahkan. Kalau bubar 14 pun boleh jadi kes mahkamah, kan? Pada tarikh ianya di-endorse, kan? Orang boleh bawa benda tu ke mahkamah, boleh mempertikaikan. Jadi tak syok lah. Buat 13. Clear cut, sehari sebelum benda tu berlaku. Ataupun yalah, macam Johor sendiri pun ada 760,000 orang pengundi baru. Itu sampai S4 ataupun senarai daftar pemilih sehingga hujung tahun 2021. Ada 760,000 orang. 180,000 orang adalah terdiri daripada mereka yang berusia 18 tahun hingga 20 tahun. Baki tu 560-580,000 orang adalah terdiri daripada mereka yang berusia 21 tahun dan ke atas. Ada yang 50 tahun juga yang tak pernah mendaftar mengundi. Tetapi bila pendaftaran secara automatik ni berlaku secara automatik mulai 14 hari bulan ni, maka semua tu akan terdaftar. Jadi dengan penambahan 760,000 orang di Johor, dia boleh menguntungkan BN, dia boleh menguntungkan PN, dia boleh menguntungkan PH. Nobody knows. Sebab belum ada data. Belum pernah disemak dengan betul sama ada pengundi baru ini akan favor kepada Barisan Nasional ataupun favor kepada mereka yang menentang Barisan Nasional. Cuma bagi saya, kalau saya tak akan ambil risiko. Saya nak masuk pilihan raya dalam keadaan sekarang. Sekarang kalau bubar Dewan Undangan Negeri Johor, confirm BN akan menang besar. Okey. Pada masa yang sama, Datuk, hari ni dah makin kuat. Rakyat duk desak sekarang ni dah keluar hashtag kami nak PRU, kami nak PRU, kami nak PRU. Macam mana tu nanti tiba PRN Johor pada masa yang sama sekarang ni rakyat mendesak nak PRU ni. Jadi apa pandangan Datuk tentang PRU dan PRN Johor ni? Dia masalah dia bukannya kita tak boleh buat PRU, kita boleh buat PRU. Tapi masalahnya Perdana Menteri kita ni baru sangat jadi Perdana Menteri. Kan? Baru rasa syok ada escort, kan? Baru rasa syok semua orang tunduk kat dia, kan? Semua orang dengar cakap dia. Dia cakap apa pun menjadi, kan? Jadi kau nak suruh orang ni bubar, kan? Walaupun kalau dia ni fikir pasal masa depan UMNO ni, dia akan bubar. Betul tak? Tapi dia beranggapan bahawa inilah peluang dia jadi Perdana Menteri. So dalam keadaan begitu sudah pastilah dia nak supaya pilihan raya ni kalau boleh sampailah hujung penggal 2023. Dia pun dah bercakap juga bila dia turun kat wilayah persekutuan, jumpa dengan ketua-ketua bahagian. Dia cakap dia minta supaya dia diberikan mandat untuk menjadi Perdana Menteri sampai 2023. Kan? Jadi apa pandangan Datuk? Kita faham dengan situasi Perdana Menteri yang baru sangat jadi Perdana Menteri, kan? Takkanlah baru berapa bulan tiba-tiba nak ubah parlimen, kan? Itu mungkin sesuatu yang mungkin tak adil bagi Perdana Menteri. Tetapi dari kehendak akar umbi rakyat yang sekarang ni hari-hari dah duk kami nak PRU, kami nak PRU. Dia saya nak beritahu satu je lah dengan rakyat-rakyat yang nak sangat PRU ni. Kalau tuan-tuan nakkan PRU, saya 100 kali ganda nak PRU. Lebih-lebih lagi saya nak pastikan parti saya ni menang dengan bergaya macam mana di Melaka, macam mana kita di Sarawak, kawan-kawan kita menang besar. Kita nak benda tu berlaku. Sebelum ada pengundi muda ni, bukan saya tak percaya dengan pengundi muda. Kalau kita tengok di Melaka pun pengundi muda tu banyak yang sebelah kita. Tetapi kalau kita tengok apa yang diperkatakan di TikTok, ramai orang muda cukup kecewa. Kecewa dengan KJ, kecewa dengan Perdana Menteri kita, kecewa dengan iSinar yang sampai sekarang tak ada sinar ni. Kita dah bercakap pasal iCitra ni.
dah terlalu lama, tetapi tak keluar-keluar, tak dibenar-benarkan lagi. Kan? Jadi inilah senario dia, inilah keadaan dia, tuan-tuan. Saya nak, kan? Tapi apakan daya, tuan-tuan? Ada setengah-setengah pihak tu cuba untuk memegang kuasanya, untuk mempertahankan kepentingan dirinya tu, mengatasi daripada kepentingan parti, mengatasi daripada keperluan untuk kita serahkan mandat kembali kepada rakyat, membetulkan kesilapan. Nak betul kesilapan korang juga ni, kan? Kalau korang buat keputusan yang betul, mungkin bukan orang yang tonton pada malam ni, tapi orang lain lah. 25% orang Melayu yang telah mengundi Pakatan Harapan dan pilihan raya lepas, yang nak sangat supaya diadakan pilihan raya ni segera, termasuklah 25% yang telah membuat keputusan yang silap. Nak cuba try test sangat. Ingat boleh dapat apa yang Mahathir janjikan, Pakatan Harapan janjikan. Last kali tak dapat. Sekarang baru tahu, sekarang baru faham. Sama juga yang pengundi-pengundi masyarakat Cina yang begitu yakin bahawa kalau DAP naik, DAP boleh menjaga kepentingan orang Cina, bisnes akan lebih baik. Bagi Lim Guat Eng jadi Menteri Kewangan, hancur lebu. Yang paling teruk hancur bisnesnya, masyarakat Tionghoa juga yang hancur. Hari ni alhamdulillah masyarakat Tionghoa, kalau kita pergi mana-mana, golongan peniaga ni rata-rata kata apa jadi pun Najib tetap terbaik, apa jadi pun BN tetap terbaik. Saya yakin diorang ni akan kembali bersama dengan Barisan Nasional. Kalau ada yang merasai nikmat zaman DAP memerintah, sudah pastilah ni antara penyokong-penyokong tegar DAP yang diberikan projek-projek oleh kerajaan yang belakangnya ada juga DAP. Kalau orang biasa ni, orang yang cari makan dengan swasta, no. Dia orang takkan, tuan-tuan, dia orang takkan bagi peluang untuk DAP ni kembali memerintah. Dia orang dah give up. Dia orang dah rasa dah. Sama juga, dia orang takkan bagi PN memerintah. Dia orang juga sengsara. Dekat 2 tahun dikurung dalam rumah, tuan-tuan. Tak boleh buka kilang, tak boleh buka kedai. Hanya barang-barang yang essential saja. Vote for muda. Kalau ada lagi bahalul yang nak vote for muda, silakan. Tak ada masalah. Dari muda korang boleh belajar menjadi manusia yang korup macam Azam Baki, siapa nama ni? Ini Syed Saddiq. Itu sebab Syed Saddiq suruh budak perempuan muda ni, baru ni kita tengok video seorang budak perempuan muda mempertikaikan pasal Azam Baki. Sebab apa dia marah dengan Azam Baki? Sebab bos dia, Syed Saddiq, didakwa. Zaman Muhyiddin dulu tak didakwa. Kena faham tu. Zaman Mahathir tak didakwa. Orang-orang atuk, orang-orang Mahathir semua dilindungi. Zeti dilindungi, Nick Faisal dilindungi, Jolo dilindungi. Siapa lagi? Nur Muhammad Yaakob dilindungi. Siapa yang dedahkan duit yang dirampas di Singapura? Azam Baki. Saya bukan nak mempertahankan Azam Baki. Cuma saya nak beritahu kawan-kawan yang duk rancak, duk balul Azam Baki ni sebenarnya, mereka ni membantu agenda Lim Guat Eng yang sakit hati bila Azam Baki mendakwa Lim Guat Eng. Lepas tu pergi dedahkan pula pasal Zeti dan keluarga dia, duit yang dirampas di Singapura sehari sebelum pilihan raya. Macam mana dia tak marah? Kan? Memang marah. Memang marah. Bagi saya simple je. Kes Datuk Tan Sri Azam Baki ni, biar dia orang siasat. Kalau nak katalah kes adik dia guna akaun dia, bagi saya ini tak ada kes sangat lah. Satu-satunya yang mungkin silap, adik dia beli lebih daripada RM100,000. Penjawat awam dia punya pekeliling penjawat awam yang mengatakan bahawa apa dia panggil,
pembelian saham tu limit dia 100,000. Mungkin Azam Maki bagi authorization letter kepada adik dia. Adik dia pula tak tahu penjawab awam tak boleh beli daripada 100,000. Yang ini terbuka kepada siasatan. Datuk Tan Sri Azam Maki pun mengatakan dia bersedia untuk disiasat. Bagilah peluang dia disiasat. Kan? Kita yang tak tahu ujung pangkal ni, dok sibuk, dok balur, sedap. Rupa-rupanya kita menolong Lim Wak Eng. Buat apa? Kan? Kajilah sikit. Kaji sikit. Okey. Okey, ini berkaitan dengan ekonomi rakyat tu. Ya. Dikabarkan tarif elektrik nak naik ni tu. Adakah Datuk rasa masih sesuai dalam keadaan... Tak tahulah, saya tengok kalau ikut kenyataan Taqiyuddin, dia mengatakan dia memahami tarif elektrik tu tinggi dan dia kata announcement ini akan mengambil kira pandangan rakyat. So kita harap tarif tu turun lah. Betul tak? Kalau dia memahami, dia turunkan lah. Dulu baik-baik Datuk Seri Najib arahkan supaya 1MDB buat Edra Energy. Kita baru menguasai 14% penjanaan kuasa elektrik negara. Kita baru ambil alih Genting Sanien dan baru ambil alih Tanjung yang dimiliki oleh kroni Mahathir, iaitu Ananda Krishnan. Baru menguasai 14% penjanaan elektrik negara, tuan-tuan. Genting Sanien ni Edra Energy, anak syarikat 1MDB masuk tender. Dia masuk harga 9 sen lebih murah daripada kroni atuk dan 1 sen lebih murah daripada TMB sendiri. Kesan dia 2015 awal tahun kita berjaya menurunkan tarif elektrik buat kali pertama. Sebelum tu duk naik saja, kan. Cuba bayangkan kalau agenda Datuk Seri Najib 50% penjanaan kuasa elektrik negara dilakukan oleh TMB dan 50% lagi dilakukan oleh 1MDB, syarikat yang 100% milik kerajaan. Cuba bayangkan, siapa yang akan untung? Rakyat yang akan untung. Tarif elektrik akan jadi lebih rendah. Tapi korang percaya kat Rafizi Ramli, korang percaya dekat siapa nama, Tony Puah, percaya dekat Mahathir. Akhirnya siapa yang jadi sengsara? Kita rakyat juga yang jadi sengsara, tuan-tuan. Okey. Ya. Okey tak? Yang kabar-kabar angin mengatakan ada rombakan kabinet tu, dikatakan nak meletakkan yang jawatan TPM tu yang masih kosong tu. Ada kata Syamuddin daripada UMNO, ada mungkin kabarnya daripada Azmin, Bersatu Azmin ataupun Hamzah. Tak kira lah siapa pun tu. Apakah ini contoh kalau ianya wakil daripada Bersatu, okey, tujuan untuk mengutarakan Bersatu. Tetapi jika Syamuddin diletakkan sebagai TPM, katakanlah adakah ia mengutarakan UMNO ke atau Bersatu ke, atau apa pandangan itu? Kalau letak Azmin, alhamdulillah. Bukan setakat dengan Azmin pun lingkup, dengan Ismail Sabri pun lingkup. Kalau letak Hamzah Zainuddin dengan letak Isyamuddin, sama ya, lebih kurang. Dua-dua pun pro Bersatu juga. So bagi saya tak nampaklah Datuk Seri Ismail Sabri akan mengisi jawatan Timbalan Perdana Menteri ni. Kalau dia nak naas, sama seperti Muhyiddin Yassin, diisi je jawatan Timbalan Perdana Menteri, dia pun lingkup, itu je lah bagi saya, kan. Bila orang dah terlalu parah ni, barulah mereka akan lantik Timbalan Perdana Menteri. So kita tengoklah. Saya tak fikirlah, bagi saya tak mungkin dia akan isi jawatan Timbalan Perdana Menteri. Apatah lagi ada pula orang kata dia akan melakukan rombakan kabinet. Lagi tak masuk akal. 114 orang yang lantik Muhyiddin, itulah 114 orang yang sama yang melantik Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi bagaimana mungkin dia boleh melakukan rombakan kabinet?
Kena ingat, dia buang 2 orang ataupun 3 orang, dia sudah hilang majoriti. Dia dah bukan lagi Perdana Menteri. Tak mungkin tuan-tuan dia akan buat perombakan kabinet. Okey? Okey. Tak ada lagi? Dah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.